Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar EHT 01. Alhamdulillah kita kembali bertemu untuk pelajaran kita pada kali ini. Kita akan fokus kepada animal tissue pelajar semua. Pada pelajaran yang lepas kita banyak fokus kepada plant tissue, iaitu berkaitan dengan meristem tissue. Kemudiannya kita belajar tentang permanent tissue dan kita bahagikan permanent tissue kepada pelajaran kita berkaitan dengan dermal tissue. Seterusnya ground tissue dan vascular tissue. Jadi hari ini pelajar kita juga akan fokus tentang semua sel yang akan bergabung membentuk tissue pada animal. So animal tissue yang kita akan study dia akan melibatkan beberapa jenis tissue. Yang pertama yang kita akan fokus adalah epithelial tissue. Epithelial tissue ini adalah satu tissue that cover outside of the body. Dia cover outside of the body. And then yang kedua, dia juga akan lines organ and cavity within the body. So kalau di luar body, dia cover seluruh kawasan luar body. Kalau di dalam badan, inside our body, dia akan cover the line of organ and also cavities, rongga-rongga yang ada dalam tubuh badan kita. Untuk kita study animal tissue ini, kita akan bahagikan dia kepada dua. Yang pertama, kita study berkaitan dengan dia punya shapes. Yang kedua, kita akan study tentang dia punya arrangement. Epithelial tissue ini dimulakan dengan satu tisu yang ringkas. Yang kamu nampak lukisan dia adalah dalam keadaan nipis dan runcing-runcing. Ini dinamakan sebagai simple squamous epithelium tissue. Dia dipanggil sebagai simple squamous kerana dia terdiri daripada single layer of cell. Single layer of cell. Dan bentuk dia adalah thin and flat. Wajib sebut kedua-dua ni ya pelajar ya. Thin, yang pertama thin, yang kedua flat. Dan dia ada nukleus dan nukleus dia berbentuk oval. Round dengan oval ni harus dibezakan. Oval ini sedikit meleper ya. Oval nuclei at the center. Dan biasanya kita akan nampak kedudukan simple squamous disebabkan dia thin, disebabkan dia flat. Dia akan berada pada kawasan yang line, blood, vessel and alveoli. Di mana kedua-dua bahagian ini penting untuk satu proses diffusion of gas and nutrient and gas. Diffusion of the nutrient and gas. Bagi keadaan squamous ini, kadang-kadang kamu akan nampak bentuk seperti ini ya pelajar ya. Bentuknya adalah cuboid, cuboid, cuboid dan di atas adalah flat and thin. Ini dinamakan sebagai stratified squamous epithelium tissue. Tadi simple kalau single layer, stratified kalau multi layer. Dan dia penting untuk regenerate rapidly. Bila berlaku kerosakan pada tisu atas, semua sel-sel di bawah ni akan menggantikan tisu di atas dan kembali menjadi flat. Kita panggil dia squamous sebab kita nampak dari atas, permukaan atas adalah flat and thin. Dia akan dijumpai pada found of the surface subject to abrasion. Dijumpai pada kawasan permukaan yang terlibat kepada keadaan abrasion, geseran keras ya. Such as lining of outer skin, ya outer skin, lining of mouth, dalam mouth ni, anus dan vagina. So ini adalah stratified squamous. Berikutnya pelajar, kita akan study bentuk sel yang kamu nampak dia keadaan dice shape. Ya, dadu. Ini dinamakan sebagai simple cuboidal epithelium tissue. Disebabkan dia hanya melibatkan satu layer, ini juga dipanggil sebagai simple cuboidal dan dia adalah single layer. They have a nucleus. Dan nukleus berbeza dengan ini oval, ini adalah round. So round shape, round. And also they are located at the center. Pelajar sekalian, semua sel-sel seperti ini adalah sangat penting, specialized for secretion. Merembes sahaja. Akan keluar daripada gland ini, rembesan. Dan dijumpai pada kidney tubule. Okay. Lepas Bowman capsule ada kidney tubule. Dan kebanyakan gland mempunyai simple cuboidal epithelium tissue. Diikuti pelajar, kita akan study tentang satu lagi tisu yang dinamakan sebagai simple columnar epithelium tissue. Berbeza dengan simple cuboidal iaitu die shape, simple columnar ini bentuk brick shape. Yang macam batu bata yang disusun. Okay, large brick shape cell. Ya, large brick shape cell. Dan dia terlibat daripada single layer, tambahkan kat sini ya, single layer sebab simple columnar. Mempunyai round nucleus dan terletak pada kawasan base.
So lukis semua kat kawasan base. Jangan letak nukleus kat atas ni ya. Jangan letak atas, letak kat kawasan base saja. Sekata aja base. Hampir sama dengan simple cuboidal. Namun dekat sini simple columnar penting untuk secretion dan absorption. Secretion and absorption. Ada tambahan absorption. Dan dia boleh dijumpai pada dua tempat. Yang pertama respiratory tract. Kalaulah kita jumpa pada kawasan pernafasan respiratory tract, iaitu trachea segalanya di sini ni, dia dipanggil sebagai simple ciliated columnar epithelium. So atas ini kita panggil cilia semua ni. Cilia. Simple ciliated columnar epithelium ni, cilia tu penting untuk sweep away the mucus. So mucus dihasilkan oleh goblet cell. Ini sel ni goblet cell. Kamu labelkan sel ini goblet cell. So goblet cell ni akan menghasilkan mucus. Nah cilia ni akan sweep away all the mucus tadi. Mucus tu penting untuk trap the particle yang masuk melalui saluran pernafasan. So bila kita menarik udara, mungkin ada patogen atau mikroorganisma ataupun partikel yang akan turut masuk kepada saluran pernafasan kita. Di sinilah mucus akan trap segala partikel tersebut dan cilia akan sweep away semua mucus tersebut, akan keluar melalui rongga hidung, nasal cavity. Yang kedua, simple columnar juga boleh didapati dekat lines of intestine. Dekat kawasan line of intestine ini, kita panggil sebagai simple columnar epithelium tissue tanpa ada perkataan cilia. Semua yang kawasan di atas ini, bulu-bulu di atas ini kita panggil sebagai microvilli yang membentuk brush border. Faham ya? Ada masa kita panggil cilia, bulu-bulu ni kalau dia adalah kawasan respiratory tract. Ada masa kita panggil microvilli sekiranya ini adalah lines of intestine. Goblet cell juga terletak pada intestine. Goblet cell akan menghasilkan mucus untuk lubricate the movement of the food particle dekat kawasan intestine tu. Dan microvilli ni penting untuk increase the surface area for the efficient absorption. Jadi pelajar kena faham dengan baik semua keadaan proses yang berlaku dan juga tindakan yang melibatkan pelbagai jenis simple columnar epithelium tissue. Kita akan fokus lebih detail tentang semua pelajaran ini dalam soalan yang kita akan kemukakan pada kelas kita akan datang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar.